Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam pengajian online kita ini berdasarkan kepada buku 195 perkara asas solat. Saya terlebih dahulu saya minta maaf bab suara tak berapa elok. Baru saja mendarat di Malaysia, jadi berlaku perubahan cuaca, jadi dengan sesama, dengan kadang batuk ada sikit lagi, mengubah sedikit suara. Apapun yang penting ialah dalam sesi ini, sesi yang ke-10, CD yang ke-10 maksudnya, sesi ke-10 kita lebih tumpu kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam 9 CD yang sebelum ni. Oleh kerana saya tidak ada di Malaysia, jadi agak tertangguh untuk kita buat CD yang ke-10 ini. Baik, soalan-soalan ada 20 lebih soalan ni. Baik, soalan yang pertama daripada Haji Said Hairuddin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan penentuan arah kiblat masjid-masjid dan surau-surau di Malaysia? Apakah akan berubah mengikut jatuh matahari sebagaimana Rajah 13? Rajah 13 ya. Rajah 13. Okey. Pada Musad 78. Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Baik. Yang pertama sekali kalau sekarang ni alhamdulillah penentuan arah kiblat sudah menjadi agak mudah. Biasanya akan dikendalikan oleh Jabatan Agama bersama dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan, sebab mereka mempunyai kemudahan, ada teodolite-nya dan sebagainya, dan kepakaran menggunakan teodolite itu bukan cara calang tu. Orang yang boleh menggunakan teodolite, tahu teodolite tu? Teodolite yang diukur tepi jalan tu kan, kan? Itu teodolite tu, itu digunakan. Dalam buku saya ni saya ada gambar, letak gambar teodolite pada Musad 71. Musad 71 teodolite merupakan alat termoden yang digunakan oleh juruukur dan pihak yang melakukan kerja menentukan arah kiblat seperti Jabatan Ukur dan Pemetaan dan Jabatan Mufti. Dan Jabatan Mufti di semua negeri sekarang ni sudah dilengkapkan dengan teodolite dan juga dengan alat-alat yang mempunyai teknologi yang tinggi, dan menggunakan penggunaannya memerlukan kemahiran yang sangat tinggi. Jadi penentuan arah kiblat di masjid, saya dulu di Jabatan Agama pernah jaga bahagian ni, dan kita minta Jabatan Ukur dan Pemetaan memberikan kerjasama untuk mengukur arah kiblat. Dan sekarang ni Jabatan Mufti pun dah ada, cuma dari segi autoritinya masih lagi kita menggunakan kepakaran daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Itu tidak menjadi masalah. Kemudian jika sekiranya kalau masjid saya tak bimbang, sebab memang diukur oleh JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan. Kalau surau-surau ni kadang kita set arah kiblat menggunakan kompas. Saya dah cek, saya pernah cek beberapa surau yang lari arah kiblatnya. Satu surau tu lari 24 darjah. 24 darjah yang kita kira dalam ni, 24 darjah kali 123 km, berapa jauh dah arah kiblatnya. Ada 24 darjah, ada 20 darjah, ada yang 15 darjah. Dia akan memberikan arah kiblat yang tak betul. Kalau kita rasa macam surau kita macam ada ragu-ragu lah, contohnya adalah apa-apa sebab kemungkinan kita cek dengan arah kiblat pada hari Istiwa Azam pada 28 Mei dan juga 16 Julai, kita tengok betul tak betul arah kiblat surau kita ni. Kita boleh tulis surat kepada Jabatan Mufti untuk dia mari cek betul tak betul arah kiblat kita ni. Jabatan Mufti dia bawa alat dia, ataupun dia bawa dia panggil sekali JUPEM untuk ukur balik arah kiblat surau kita tu, untuk memastikan arah kiblat kita itu betul mengikut
apa yang sebenarnya. Apakah ia akan berubah mengikut jatuhnya matahari? Kita arah kiblat kita arah kiblat lah. Ia bukan kita menggunakan matahari. Kita tak gunakan matahari. Matahari itu salah satu daripada petunjuk petunjuk di mana arah kiblat kita. Jadi dengan berubahnya kedudukan matahari itu, bukan Kaabah kita berubah. Kaabah kita tetap tidak berubah. Kaabah kita terus ke Masjidil Haram, Kaabah Al-Musharrafah. Jadi berubahnya jatuh matahari itu, kita tak sembah matahari. Kita gunakan matahari itu sebagai petunjuk arah kiblat saja. Itu pun mengikut syarat-syarat yang saya ceritakan dalam ni tadi. Jadi baca balik dalam bab yang kedua tu, saya perincikan. Jarang buku sebenarnya yang perincikan tentang penentuan arah kiblat sebegini detail, dengan ilmu yang saya cuba belajar daripada Tok Guru saya, dan saya perturunkan di sini untuk menjadi panduan kepada kita, insya-Allah. Itu soalan yang pertama. So tak ada masalah. Cuma saya nak, kalau kita boleh tengok pada muka surat pada muka surat 82. Kalau kita tengok pada muka surat 82, ini adalah cara orang dulu-dulu menentukan arah kiblat masjid dan juga surau di tempat mereka. Dulu tidak ada satellite, tidak ada peralatan-peralatan yang canggih. Maka dipanggil kaedah tongkat istiwa. Mereka dulu di lapangan, di tapak masjid, mereka akan pacak satu kayu, mereka akan buat bulatan. Dia pacak tengah-tengah satu kayu, pancang kayu, kemudian diambil daripada matahari naik, kemudian bayang kayu ni akan menyentuh bulatan itu, dia akan tanda situ. Kemudian ditunggu petang, bayang ni pendek, kemudian makin panjang, dia menyentuh bulatan tu, maka dia tanda tempat itu. Maka dihubungkan dua garisan itu, dua poin itu, menjadikan garisan timur barat yang tepat. Kemudian mereka akan kira. Itu perkiraan pada muka 82 tu. Kita boleh tengok inilah cara mereka menentukan arah kiblat. Dan saya pernah buat benda ni beberapa kali, dan jawapannya, hasilnya sangat tepat dengan kedudukan arah kiblat. Ini saya ambil daripada mana? Daripada kitab Syekh Tahir Jalaluddin dalam kitab Pati Kiraan. Bertulis Jawi. Cuba bayangkan, dia tulis Jawi, sin, cosine, tangent tu ditulis Jawi. Tujuan penulis menunjukkan cara perkiraan ini adalah untuk menunjukkan ketinggian ilmu para ulama Nusantara dahulu kala. Bahkan menurut Siti Rahmah Muhammad, berdasarkan kajian dan hasil kiraan yang diperolehi, kaedah Syekh Tahir ini adalah tepat kerana hampir kepada kiraan moden. Walaupun dalam kitab Pati Kiraan itu, kaedah pengiraan menggunakan jadual log, manakala kiraan moden menggunakan kiraan berdasarkan kalkulator. Jadi ini cara orang dulu-dulu menentukan arah kiblat masjid dan surau mereka yang akan didirikan. Baik, wallahualam. Terima kasih Tuan Haji Said Khairuddin. Kita pindah pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Ustaz, bagaimana, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara sembahyang di atas kapal terbang? Baik, sembahyang atas kapal terbang, saya baru turun daripada kapal terbang ni. Sembahyang atas kapal terbang seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, kalau waktu dalam telefon saya ni, saya download ada dua perisian untuk kira arah kiblat, kira waktu sembahyang dalam penerbangan. Satu menggunakan perisian halal trip yang dibangunkan oleh sahabat-sahabat kita di Singapura, dan satu lagi al-mawaqit yang dibangunkan oleh Persatuan Falak Syar'i Malaysia. Kita boleh kira, masukkan nombor penerbangan daripada airport mana ke airport mana, dan mereka akan, dan perisian ni akan kirakan waktu sembahyang, mengikut waktu tempat bertolak dan waktu
destinasi. Jadi jam kita kalau bertolak daripada Jeddah, kita jangan tukar lagi. Dia akan kira waktu subuh akan masuk pada pukul 1.33 pagi. 1.3 ikut waktu ni, ikut waktu Jeddah. Jadi ini tak ada masalah. Kita boleh kira waktu sembahyang dalam penerbangan. Kalau kita naik Malaysia Airlines yang dioperate oleh Amal, saya tabik lah. Mereka umumkan waktu sembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi akan kedengar azan menandakan masuknya waktu subuh dalam penerbangan kita. Terima kasih. Kejap lagi dia pasang azan. Jadi kita semua dalam kapal terbang tahulah macam mana nak menentukan arah waktu sembahyang kita. Kalau naik penerbangan lain, Saudi contohnya, dia tak tahu. Cuma kita lah kena pandai-pandai. Jadi mutawif wajib tahu. Mutawif ni kena ada sedikit ilmu falak asasnya. Ilmu falak sikit, ilmu teknologi penerbangan, ilmu tentang bagaimana nak menentukan waktu sembahyang dalam penerbangan. Kena sikit. Kemudian ilmu tentang bagaimana nak sembahyang dalam keadaan begini, selain daripada ilmu tawaf, sa'i dan sebagainya. Jadi bila masuk waktu saja, kalau kapal terbang yang tidak umumkan waktu subuh contohnya, ataupun waktu-waktu yang lain, maka mutawif wajib mengambil tindakan supaya pada jemaahnya tidak meninggalkan sembahyang dalam keadaan begitu. Ini sangat sensitif. Sebagai contoh, subuh saya sebutkan, ianya sangat pendek, dalam 15 minit, sebab kita terbang daripada barat ke timur, kita lawan jam. Lepas tu kita berada di tempat yang tinggi. Kemudian kapal terbang pula laju 950 km sejam. Kalau ada tailwind, ini ilmu teknologi penerbangan. Ada tailwind, dia akan jadi laju 1048. Saya buat semalam 1048 km sejam. Jadi akan menyebabkan waktu sembahyang semakin pendek. Dia kena ada, mutawif kena ada ilmu ni. Jadi bila mana kita nak sembahyang, dalam mengambil air sembahyang, kita diajar untuk menggunakan spray, kan? Tapi kalaulah waktu subuh yang singkat itu, kita baru jaga masa tu nak guna spray, saya tak berapa galakkan, sebab dia akan memanjangkan masa kita duduk spray spray tu. Bila habis spray, tengok matahari naik dah, habis waktu. Jadi dalam keadaan begini, saya banyak mengajar jemaah saya untuk bertayamum, dengan sebab ada 8 sebab kenapa kita boleh bertayamum. Antaranya ialah kerana takut. Saya ada tuliskan dalam buku ni, saya sebutkan rukhsah solat kritikal. Untuk bertayamum, untuk Allahumma salli ala Muhammad, khawatir akan kehabisan waktu solat. Waktu subuh kan pendek, jadi pendek dan ini tak sama dengan waktu subuh di darat kita ni. Jadi kita boleh bertayamum, tayamum dengan apa? Dengan debu. Debu tidak boleh kita bawa dalam kapal terbang, tidak dibenarkan. Maka kita boleh mengikut pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' jilid 2 muka surat 253. 253. Dia kata apa? dalam keadaan ketiadaan debu, Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, malah ramai dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan lain-lain yang berpendapat harus bertayamum dengan menepuk tangan ke dinding, ke bantal, hamparan, tilam atau pakaian, walaupun tiada nampak debu sekalipun. Ni siapa yang kata? Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Majmu' jilid 2 muka surat 253. Jadi kita boleh bertayamum di situ dengan menepuk tangan atas seat kapal terbang kita tu, tepuk, betul saja ke tayamum. Kalau tak lah, tepuk sekali lagi, kita
kita sapu pada tangan kita. Dan tangan kita pula mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ammar, ianya tidak jadi masalah kepada dalam buku ni Puan Musa 114. Saya bawa satu hadis yang diceritakan oleh Ammar. Ammar ni dia pergi satu tempat, dia diarahkan oleh Rasulullah, kemudian dia berhadap sah. Bila berhadap sah, masa tu tidak diajar lagi macam mana nak bertayamum, maka tamarrartu fi sa'id, maka dia berguling dalam debu, berguling. Balik ke Madinah, dia cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berguling macam seperti mana binatang berguling dalam debu. Rasulullah senyumnya, hai Ammar, orang tak buat gitu, orang buat begini. Maka dia ajar kepada dia ajar pada Ammar darbatan wahidatan summa sashiman al-yamin zahira kaffayhi wajhahu. Dia ajar dia sapu tangan sehingga ke pergelangan tangan saja. Yang kita baca selama ni daripada tangan hingga ke siku kan. Dia ada 3 pendapat sebenarnya. Yang pertama daripada tangan hingga ke bahu, daripada tangan hingga ke siku, daripada tangan hingga pergelangan tangan. Ini yang paling kuat sekali. Mengikut hadis ni, ini yang paling kuat sekali. Hadis ni hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Jadi bagi orang perempuan dalam kapal terbang tu ramai ramai bukan mahram dia, tadi tidak menjadi masalah kepada pasal buka aurat. Ia tayamum sampai kepada pergelangan tangan saja. Ada masalah tak kita? Tak ada masalah. Jadi lepas kita bertayamum, kita nak sembahyang. Macam mana kita nak sembahyang? Muzakarah haji kebangsaan dia sudah tetapkan bahawa kita sembahyang menghormati waktu. Baik. Sembahyang menghormati waktu ni, kita sembahyang macam biasa setakat yang kita mampu. Sembahyanglah kamu sekira-kira dapat kamu. Apa masalah dalam kapal terbang kita? Masalah ialah kita tak boleh menghadap kiblat. Sebab apa? Balik daripada Mekah, kiblat kita di belakang. Maka kita tak boleh nak menghadap kiblat. Jadi dalam keadaan begitu kita nak macam mana? Maka Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Bughatul Tulab dia sudah ceritakan ada pun orang yang tiada kuasa menghadap kiblat seperti orang yang sakit. Saya ceritakan dalam buku ni, Rukhsah Salat Kritikal. Dan orang yang terikat di atas kayu. Kita tak terikat di atas kayu, kita terikat di atas seat kapal terbang. Atau yang karam, atau yang diikat, maka hendaklah ia solat atas sekira-kira dapatnya. Sekira-kira maksudnya hendaklah dia solat bersemayang atas kemampuan masing-masing, sekadar dia termampu. Kerana tiada syarat pada hak mereka itu menghadap kiblat, mana tidak dipaksa. Ada setengah-setengah tu dia panjat. Dia panjat ni. Dia panjat seat tu nak menghadap kiblat. Kata makcik nak buat apa ni? Makcik nak buat apa? Nak sembahyang lah, nak menghadap kiblat. Kata makcik, tak payah kita panjat tu kursi tu, seat kita tu. Kalau silap pilot berit mengejut, tunggu makcik. Kita sembahyang lah. Islam tak ajar macam tu. Kita sembahyang lah sekira-kira dapatnya. Syekh Daud Fatani sebut tu. Dan sah solatnya, dan kerana tiada syarat, mana tidak dipaksa kita untuk menghadap kiblat masa tu, kita tak mampu, tetapi wajib mengulangi akan sembahyangnya itu. Ini yang ditetapkan oleh pihak Muzakarah Haji Kebangsaan, wajib mengulangi akan sembahyangnya itu sebab nadir akan uzur, sebab jarang berlaku uzur itu kepada kita. Jadi kita sembahyanglah macam biasa. Dalam dia seat kita ni, Allah, mana kiblat? Belakang. Sembahyang. Kita tak menghadap kiblat. Allahu Akbar. Tak menghadap kiblat. Mana kita sembahyang menghormati waktu, sembahyang yang tidak memenuhi akan syarat sah solat yang 9 perkara yang saya sebutkan dalam buku ni. Yang 9 perkara tu. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3 syarat tu kita tidak penuhi, itu dinamakan sebagai solat menghormati waktu. Jadi kita sembahyang supaya kita tidak dicap sebagai orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Apabila sampai di tempat destinasi kita, maka hendaklah kita
solat balik. Siapa yang ajar benda ni dan wajib mengenaikan sembahyang itu kerana nadir akan uzurnya, itu diajar oleh Syekh Daud Al-Fatani. Saya ambil dalam kitab Abu Ghayatul Tullab pada muka 103. 103. Baik. Ini yang saya ajar dalam khusus umrah saya. Dalam khusus umrah, ini bezanya jemaah-jemaah yang saya bawa. Saya nak pastikan jemaah yang pergi balik akan bawa balik apa yang diamalkan di sana, fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang ada di tanah suci. Sekali kita sembahyang dalam Masjid Haram, tidak sama lagi ni 100,000 kali kita sembahyang di tempat kita ni. Jadi kalau misal kata balik dalam kapal terbang kita terabai solat kita ni, maka apa yang kita buat di Mekah, apa yang kita buat di Madinah dan di semua tempat tu, saya gambarkan sebagai dia dalam bakul. Bakul terbalik dalam perjalanan haji dan umrah. Bila bakul terbalik, apa yang ada dalam bakul? Tumpah habis. Rugi saja kita. Ini bezanya. Jadi saya ajarkan benda ni dalam kursus-kursus umrah saya secara praktikal. Bagaimana nak tayamum, bagaimana nak sembahyang dan begitu, secara praktikal saya ajar jemaah saya. Baik. Soalan yang kedua. Soalan kedua ni siapa tanya? Tengok. Siapa tanya? Soalan kedua Rohani Yusof. Baik, soalan ketiga. Soalan yang ketiga, boleh tak Ustaz perincikan berkenaan bagaimana menentukan waktu subuh di atas terbang? Ya. Kenapa hanya 20 hingga 20 minit saja seperti Ustaz mention semalam? Baru saya cerita saat ni. Waktu subuh di dalam penerbangan dia tidak sama dengan waktu subuh di darat. Di darat kita masuk waktu subuh 5.44 pagi. Syuruknya 7.54. Lebih kurang dalam sejam 20 minit gitu. Lebih kurang sejam 20 minit gitu. Tapi dalam kapal terbang tidak begitu. Sebab saya dah cerita dia. Yang pertama sekali kapal terbang terbang daripada barat ke timur. Kita lawan jam. Dia makin pendek. Kalau kita pergi, jadi makin panjang. Contohnya, kita terbang daripada sini pukul 3 suku petang. Kita akan sampai di sana pukul 7 malam. Berapa jam? Pukul 3, pukul 7. 4 jam je. Dah. Sebab kita ikut jam. Jadi kena tambah lagi. Dan 5 jam lagi. Bagaimana menentukan waktu subuh di atas kapal terbang? Biasanya, saya akan kira. Yang pertama sekali, saya akan kira tu. Saya akan kira pukul berapa akan masuk. Terutama kalau naik Saudia ke. Kalau Mas, saya tak imbang. Sebab dia ada pengumuman dalam tu. Saya kira, saya sudah maklum pada jemaah yang nak naik kapal terbang. Okay. Subuh kita akan masuk pada pukul 2.44 pagi. 2.44 pagi. Waktu sini, waktu Jeddah. Waktu Jeddah atau waktu Madinah. Jadi mereka akan alert lah. Dan bila dalam penerbangan, mana yang duduk di tepi tingkap, saya minta pakcik duduk tepi tingkap, cuba pandang di ufuk sana. Kalau ada cahaya panjang tu, beritahu saya, itu dinamakan sebagai Fajar Siddiq yang kita belajar selama ni. Kejap lagi, Ustaz, dah nampak dah. Dah masuk waktu subuh. Jadi kita mula semayang masa tu. Macam mana semayang? Tadi saya dah ceritakan. Sekejap je. Kata pakcik, cuba tunggu dalam 15-20 minit. Oh, matahari terbit Ustaz. Matahari sudah pun terbit. Jadi sekejap saja. Sebab dia kita terbang daripada barat ke timur. Kemudian kalau ada tailwind ni angin tolak belakang, dia makin laju. Kalau ada headwind, jadi mutawif kena tahu benda ni. Untuk perkiraan ni dia kena tahu. Dan dia kena tahu apa perisian yang boleh kita kirakan waktu sembahyang dalam penerbangan. Halal tripnya dengan al-mawaqitnya kena belajar. Orang mutawif kena tahu. Bukan dia tahu bagaimana nak buat tawaf saja. Tawaf, sa'i dan sebagainya. Ini pun dia kena tahu. Wajib tahu. Dalam penerbangan saya yang dulu, bukan yang semalam tu. Yang dulu, bulan lepas,
bila kedengar azan, jadi jemaah ni dia tercari-cari macam mana nak sembahyang. Ada yang queue dekat tandas nak ambil air sembahyang. Sekali makcik buat apa ni? Dia kata nak ambil sembahyang lah duk queue ni. Tak nampak lah. Oi, garang juga dia. Saya kata makcik, kita duk queue sini tengok cerah dah. Nak habis dah waktu subuh. Jadi jemaah kita tercari-cari. Ada jemaah yang menggunakan spray. Dengan cara yang tidak betul. Tanggungjawab travel agent yang dia akan bertanggungjawab dengan apa yang berlaku pada jemaah dia. Dia spray, dia duduk sebelah saya. Saya buat apa tu? Ambil sembahyang dia spray atas tapak tangan dia sapu. Saya kata tak sah, bang. Tak sah ambil sembahyang macam tu. Basah habis dah ni. Basah, tapi bila anggota yang wajib dibasuh dengan air yang mengalir dah ke spray itu, lepas tu kita sapu gitu. Basah tapi tak mengalir. Tidak sah. Kata bang, rasa sembahyang subuh rugi sia-sia je. Air babu pula. Ambil air sembahyang, cara ambil sembahyang tu tak betul. Jadi travel agent bertanggungjawab bila bawa jemaah ni, wajib kita berikan ilmu ni kepada jemaah. Sebab tu dalam kursus umrah itu saya buat itu modul yang wajib. Rukhsah dalam perjalanan haji dan umrah. Itu wajib. Sebab apa? Kalaulah ini terabai, maka apa yang kita buat di Mekah, tawaf, sa'i, apa segala macam amal ibadah kita, Allah tak pandang sikit pun. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang saya sebutkan pada muka surat hadis ni, pada muka surat hadis pada muka surat awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, pada muka surat 22. Jadi hadis ni menggambarkan bahawa sembahyang itu adalah segala-galanya. Kalau sembahyang kita terabai, maka Allah tidak pandang apa pun yang kita buat di Mekah dan Madinah itu. Baik, terima kasih Nur Azah Saleh yang tanyakan soalan ni. Soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Assalamualaikum Ustaz. Dalam keadaan sakit yang amat sangat sewaktu bersalin dan nurse pun sudah seluk beberapa kali, maka wajib untuk solatkan Ustaz. Tapi dalam keadaan nak fokus pun susah, macam mana ya? Dan bagaimana pula air mertuban yang keluar? Adakah ia dalam kategori darah sebelum bersalin? Baik. Saya ceritakan dalam buku ni pada untuk cetakan yang ke-6 dan ke atas, hukum solat bagi wanita yang keluar darah dan air ketuban sebelum bersalin. Saya ceritakan dalam buku ni secara terperinci. Apa yang dijawab oleh Syahibus Samah Mufti. Kalau tuan-tuan nak tengok fatwa dia, boleh type dekat Google Irsyad Al-Fatwa ke 411. Irsyad Fatwa 411. Irsyad Fatwa 411. Hukum solat bagi wanita yang keluar darah dan air ketuban sebelum bersalin. Kita type begitu, dia akan keluar. Tulisan yang ditulis oleh Dr. Zul Al-Bakri. Di sisi mazhab Syafi'i, katanya darah yang keluar sebelum salin dinamakan damut talak atau dihukumkan sebagai darah fasad, iaitu hukumnya seperti darah istihadah. Istihadah ni wajib sembahyang tak? Wajib sembahyang. Dan kadang begitu. Jika sekiranya dan terlalu sakit masa tu dan tak boleh nak tumpu, maka dibolehkan kita tangguhkan kemudian ni. Seperti mana yang berlaku pada para sahabat dalam perang Khandaq apabila tentera kafir Quraisy menyerang. Masa tu waktu Zuhur, sahabat sudah buat Rasulullah dan para sahabat sudah sembahyang Zuhur, dan serangan itu tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Serangan itu berterusan sampai ke Maghrib. Barulah mereka berundur. Maka dalam cerita tu, dalam kisah, dalam riwayat itu, Sayyidina Umar radhiyallahu an
berjalan-jalan tepi khandak, tepi parit yang digali tu, celaka berkali lah. Kita tahu apa bahasa yang digunakan masa tu. Tapi saya gambarkan begitu. Celaka sungguh kafir Quraisy ni. Aku tak sembahyang asar lagi, matahari sudah pun terbenam. Matahari sudah pun terbenam, mana dah habis waktu asar. Jadi Sayyidina Umar ni belum sembahyang asar lagi. Dalam keadaan dia menyumpah-nyumpah begitu, celaka sungguh kafir Quraisy. Aku tak sembahyang asar lagi, matahari sudah pun terbenam. Maka melintas di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, matahari sudah pun terbenam, aku tak sembahyang asar lagi. Apa jawab Rasulullah? Wallahi ya Umar, aku pun masih belum sembahyang asar lagi. Lega Sayyidina Umar, Rasulullah tak sembahyang lagi. Maka Rasulullah arahkan para sahabat ambil air sembahyang. Maka Rasulullah imamkan sembahyang asar. Sembahyang asar pada hari itu di dalam waktu maghrib itu. Dalam waktu maghrib itu, kemudian sembahyang maghrib lepas itu. Maka ada kaedah tertentu yang boleh kita gunakan untuk mengelakkan dalam keadaan yang sakit yang teramat sangat. Boleh nak fokus lah. Macam mana nak sembahyang ni. Tapi kalau dalam keadaan tidak sakit, boleh disembahyang. Nak sembahyang macam mana? Inilah yang dinamakan sembahyang menghormati waktu. Tuan-tuan boleh tengok dalam ni, saya boleh saya boleh ceritakan. Mereka sembahyang macam biasa, setakat dia mampu, atas beg, atas katil ke, dalam apa keadaan sekalipun, mengikut kemampuan masing-masing. Kalau tidak memenuhi akan syarat sah sembahyang, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Kalau dalam keadaan ini tak boleh menghadap kiblat, tak boleh elok daripada najis-najis yang tidak dimaafkan, ke air ketuban apa semua sekali kan, darah, tak boleh nak elok. Kemudian tidak menutup aurat dengan sempurna. Maka 3 dah. 3 syarat sah solat kita tidak penuhi, maka kita sembahyang juga. Maka untuk sementara itu, itulah sembahyang kita. Kemudian lepas kita sihat balik, maka kita ulang balik, kita qada balik sembahyang itu untuk menggantikan balik sembahyang yang kita buat masa itu. Sembahyang hormat waktu ini untuk mengelakkan kita daripada berdosa dengan Allah, meninggalkan sembahyang dengan saja. Waktu sembahyang yang datang kepada kita ini, waktu maghrib sekian waktu, waktu isyak sekian waktu, waktu subuh sekian waktu, tidak boleh sama sekali kita melepaskan waktu sembahyang ini pergi begitu saja tanpa kita berbuat sesuatu. Kalau kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan uzur, kita boleh niat jamak. Kalau kita dalam keadaan sembahyang yang tak boleh kita jamakkan, seperti sembahyang subuh, kita sembahyang setakat yang kita mampu, yang dinamakan sembahyang menghormati waktu. Ada juga yang mengatakan tidak ada istilah menghormati waktu. Itu mengikut pandangan masing-masing lah. Solat menghormati waktu ni ada pandangan dalam hukum syarak kita, dalam mazhab Syafi'i kita, insya-Allah. Jadi untuk panjang lebar boleh cari buku ni, Rukhsah Salat Kritikal, ataupun kita boleh type dekat Google Irsyad Fatwa 411. Kita baca situ, insya-Allah. Terima kasih Zarina yang bertanya soalan yang ketiga. Baik, seterusnya soalan yang keempat. Soalan yang kelima, sujud sawi artinya 2 kali sujud sebelum salam. Maksudnya selepas baca tahiyat akhir terus sujud pertama, lepas tu duduk baca bacaan antara 2 sujud, lepas tu sujud yang kedua dan terus beri salam. Betul ke cara ni? Ya, betul cara itu. Sujud sawi apabila berlaku perkara-perkara yang saya sebutkan ni, perkara-perkara yang kita tertinggal sunat ab'ad dan sebagainya, ataupun kita terlupa rakaat. Berapa rakaat? 3 ke 4. Nak selamat, kita ambil 3. Ini dia dalam sembahyang kita. Maka di luar sembahyang macam tu juga. Kita buat kita nak motor ni, lepas tak lepas. Kita pakai tak lepas, selamat kita. Jadi dalam kes ni 3, 4, kita pakai 3. Masa tawaf 6, 7, kita pakai 6, selamat kita. Kemudian sunat kita sujud sawi. Kalau tak sujud sawi, tak ada apa-apa. Sunat sujud sawi. Sunat sujud dia. Sujud 2 kali sujud.
Dan bacaan dulu kita belajar subhanallahi la yanamu wa la yasu. Rupanya dia tidak ada hujah yang kuat, tidak ada asalnya bacaan ini. Maka kita bacalah apa-apa bacaan dalam sujud sawi itu, seperti kita baca dalam sujud biasa, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, itu yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu terus kita beri salam. Betul ke Jadin? Ya, betul. Ini siapa tanya ni? Nur. Terima kasih Nur. Baik, soalan seterusnya. Soalan seterusnya, soalan yang ke-6, yang ke-7. Ketika takbiratul ihram, bagaimana cara mengangkat tangan bagi wanita? Bagi wanita dia berbeza. Asna Yusuf tanya soalan ni. Baik, bagi lelaki takbir dengan tangan terbuka daripada ketiak dan tapak tangan ini yang penting. Tapak tangan ini yang penting. Tapak tangan menghadap kiblat dengan hujung ibu jari, hujung jari telunjuk di antara dua telinga dan tapak tangan kita menghadap kiblat. Orang lelaki bezanya, orang lelaki buka sikit, orang perempuan tutup sikit. Tu ya. Yang penting ini menghadap kiblat. Jadi dalam mengangkat takbir ni, mengangkat takbir ni sunat saja. Yang wajibnya takbiratul ihram, yang wajibnya yang bunyi mulut tu. Ada pun angkat tangan ni sunat saja. Kalau kita tak angkat tak apa-apa. Allahu Akbar. Tak ada apa-apa. Sunat. Tapi perkara yang sunat pun dia ada SOP-nya. SOP-nya begitu. Ada yang takbir kita tengok sekarang. Ada yang takbir Allah. Sampai kat perut je. Allah. Allah. Sampai kat bahu. Dia nak kita sampai di antara cuping telinga tu. Tapak tangan menghadap kiblat. Ada yang siapa kata perlu, oh Allah, kau habis boleh ke dia. Jadi dia ada SOP-nya. Dia ada SOP-nya tersendiri. Jadi apa yang diceritakan dalam buku ni insya-Allah adalah SOP ketika kita melaksanakan perkara sunat dan perkara wajib dalam ibadah sembahyang kita. Baik. Terima kasih Asna Yusuf. Kemudian soalan seterusnya. Soalan yang ke-7 daripada Zarina. Assalamualaikum Ustaz. Larangan mendongak ke langit sewaktu solat. Adakah bermakna tidak boleh melihat ke langit walaupun ketika membaca kunut? Baik. Sama juga semasa kita sembahyang, sunat mata kita tengok mana? Tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Sunat. Ada pun ketika dalam Masjidil Haram, sunat kita tengok mana? Sunat kita pandang Kaabah. Sunat kita pandang Kaabah, kecuali ada perkara-perkara yang menyebabkan dia boleh mengganggu kekhusyukan kita. Allah, kita tengok. Mana lebih khusyuk hati kita? Terpandang Kaabah dengan pandang tempat sujud. Pandang Kaabah lebih lagi. Tapi sekiranya ramai lalu, orang tawaf duk lalu depan, tiba-tiba terpandang orang kampung ni. Dah maru juga dia ni. Dia menyebabkan terganggu khusyuk kita, maka sunat kita tengok tempat sujud. Kalau tidak, kita sunat kita tengok pada Kaabah. Sama jugalah mendongak ke langit ni. Saya ceritakan dalam ni antara perkara-perkara yang makruh, yang mendongak ke langit. Ini kita boleh tengok pada muka surat ini dalam bab yang kelima. Bab yang kelima dan juga bab yang keenam. Walaupun ketika membaca kunut, adakah sunat kita mendongak ke langit? Tak sunat. Kita baca kunut, kita bacalah, tidak mendongak ke langit gitu. Tidak ada asal yang mengatakan kita sunat mendongak ke langit masa tu. Baik, itu soalan yang ke-7. Yang ke-8, atas kapal terbang, ini soalan saya Asma, daripada Asma. Atas kapal terbang tak ikut arah kiblat, kena qada balik ke? Ya, saya dah cerita tadi. Dan wajib mengulangi akan solatnya itu, semayangnya, kerana nadir akan uzurnya.
Sebab menghadap kiblat ni merupakan salah satu daripada syarat sah sembahyang kita. Dan syarat menghadap kiblat ni lebih kuat, memang dia kuat, ia boleh mengalahkan rukun. Dalam kitab Bughayatul Tullab juga saya boleh sedut daripada apa yang disebutkan oleh Syahdaud Al-Fatani dalam Bughayatul Tullab pada muka 103 Bughayatul Tullab. Jika berlawanan pada seseorang pada sembahyang fardu, jika sembahyang duduk dapat menghadap kiblat, jika sembahyang berdiri tidak dapat menghadap kiblat, maka wajib ia sembahyang duduk serta menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni merupakan syarat yang agak berat yang boleh mengalahkan rukun. Apa dia rukun? Yang kalau tu qiyam. Kalau dia qiyam ni rukun. Sembahyang qiyam tak boleh menghadap kiblat. Kalau sembahyang duduk boleh menghadap kiblat. Maka wajib ia sembahyang duduk serta ia menghadap kiblat itu. Jadi atas kapal terbang, terutama kalau balik daripada Mekah sana, maka kiblat kita ada di belakang kita. Maka kita sembahyang dalam keadaan Syahdaud Al-Fatani ajar kita, dan sembahyanglah kamu sekira-kira dapatnya dan sah solatnya itu, kerana tiada syarat pada hak mereka itu menghadap kiblat, tetapi wajib mengulanginya. Ada yang menggunakan setengah kitab menggunakan wajib mengqada balik. Tapi dalam buku Tullab dalam kitab Bughayatul Tullab, Syahdaud kata wajib mengulangi akan solatnya, akan sembahyangnya itu, kerana nadir akan uzurnya, kerana jarang berlaku itu uzur itu kepadanya dalam hidupnya itu. Baik. Kemudian yang kedua, kalau waktu tengah solat tiba-tiba termenangis sebab teringatkan dekat mak kita yang tengah sakit, boleh ke? Boleh. Cuma dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Macam mana syarat saya sebutkan? Berdeham atau menangis pada muka surat 157. Berdeham atau menangis. Berdeham ada yang membatalkan solat, ada yang tidak membatalkan solat. Jika berdeham itu tidak melibatkan sebutan dua huruf, sama ada memberi faham atau tidak, atau satu huruf yang memiliki makna seperti qi yang memasuk pelihara lah, ketika itu batallah solatnya. Adapun jika tidak jelas sebutan hurufnya, solat tidak batal. Begitu juga dikiaskan dengan ketawa, menangis, mengadu, mengemus dengan mulut atau hidung. Mana kita menangis setakat keluar air mata, terseduh-seduh, tidak mengeluarkan suara melebihi dua huruf, maka sembahyang kita masih dikira tidak batal. Cuba tuan-tuan tengok pada muka 157 sehingga 158. Baik, itu soalan yang ke berapa? Soalan yang ke-7, yang ke-8. Soalan yang ke-9, kata kita ada 20 lebih soalan ni. Selepas belajar dari Ustaz, kita baru sedar solat yang kita ada beberapa kesilapan yang mungkin membuatkan solat kita tidak sah. Apakah status solat yang lepas-lepas tu? Apakah perlu kita lakukan sekarang ini? Baik. Bagi mereka yang menyedari bahawa jumlah solatnya tidak mencukupi, ataupun kita sembahyang tapi tak bermakna betul, daripada hadis yang saya bacakan tadi, awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama akan dikira oleh Allah di padang mahsyar nanti, di kiamat nanti, ialah sembahyang kita. Fa in salahat, bila baik sembahyang itu, maka baik ataupun lulus sembahyang itu, maka luluslah amanah-amanah sa'iru amali, seluruh amanah-amanah kita yang lain. Wa in fasadat, bila buruk sembahyang itu, maka buruklah seluruh amalan kita yang lain. Apa maksud fasad solat itu? Mungkin yang pertama tak sembahyang tu. Ini bukan kita lah tu. Ataupun sembahyang tapi tak berapa nak cukup. Yang kita buat perkiraan itu kan. Buat perkiraan itu. Ambil umur kita. Dalam buku ni saya ceritakan pada dalam bab yang pertama pada Musad 40. Pada bab yang kedua Musad 40. Kita ambil umum masing-masing, ditolak dengan umum balik, kemudian didarabkan dengan 1825, yakni 365 hari setahun kali 5,
kita dapat 185, maka kita akan dapat jumlah yang sepatut kita laksanakan, yang patut kita dirikan. Tolak membalik. Mungkin sembahyang kita tak berapa nak cukup, saya bantu masyarakat kita melalui buku ni. Ataupun mungkin sembahyang kita sembahyang tapi tak berapa nak betul, saya bantu mengikut buku ni. Saya tulis 2 buku ni untuk membantu kita untuk menyempurnakan solat kita, supaya tidak berlaku kesilapan yang lalu yang boleh menyebabkan solat kita terbatal. Baik. Kalau sembahyang kita tak cukup, kira-kira tak cukup, saya ada satu perisian. Saya ada satu perisian dalam Excel. Saya buat formula. Orang falak dia suka buat formula-formula itu. Saya buat satu formula. Kita masuk tarikh hari ni, kita masuk tarikh lahir kita, maka dia akan kira terus. Waktu sembahyang yang wajib kita selesaikan sehingga ke hari ini, lah jumlah ni. Ni saya cerita pada masa 41. Contohnya, seorang yang berumur 70 tahun. 70 tahun, waktu sembahyang yang wajib dia selesaikan ada 100,935 waktu solat sepanjang hayat, bermula daripada waktu balignya sehingga tarikh tersebut. Ni kaedah. Ataupun kita baru tersedar berapa kesilapan yang mungkin membuatkan solat kita tidak sah, maka kita perlu buat berapa perkara. Ada 4 perkara yang kita perlu buat serta-merta. 4 perkara. Tulis. Yang pertama wajib kita datangkan rasa penyesalan yang sangat mendalam dalam hati kita. Ya Allah, ya Tuhanku, banyaknya silap aku, ya Allah, pada mungkin sembahyang aku tidak sah, ya Allah. Kita mengadu kepada Allah, kita datangkan rasa penyesalan. Sebelum ni kita tak belajar ilmu sembahyang dan sebagainya. Yang kedua, wajib kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Yang ketiga, berjanji dan berikrar untuk tidak tinggalkan sembahyang kita sehingga ke akhir hayat kita, ataupun kita tidak mahu untuk kita sembahyang dalam keadaan yang kita dalam keadaan jahil begitu, menyebabkan sembahyang kita tidak sah tu. Berjanji dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, kalau kita yakin bahawa sembahyang itu dikira tidak sah, maka wajib kita qada balik sembahyang itu. Ada seorang ditinggal sembahyang, saya dah cerita itu kan, dalam masa 4 tahun. 17, 18, 19, 20. 17, 18, 19, 20 umur dia. Umur dia sekarang ni 53. Jadi 4 tahun tu dia solid tak sembahyang. Maka Ustaz tolong kira Ustaz, saya kira 1825. Apa maksud 1825? Daripada Januari sehingga Disember ada 1825 waktu yang wajib kita sembahyang dalam 1 tahun. Kita kalikan dengan 4 tahun. Kali 4 dia berapa? Kali 4 7,300 waktu. 7,300 waktu tu wajib dia selesaikan. Allah, Ustaz, 7,300. Kalau kita buat macam ni, para ulama ajar pada kita sembahyang Zuhur satu lagi. Sembahyang Asar satu lagi. Sembahyang Maghrib satu lagi. Terqadal. Kalau kita buat begitu dalam masa 4 tahun sah lah. Oh, iya kan? Oh, tadi rasa berat, ni rasa ringan. Kita kena buat sesuatu. Apa yang perlu kita lakukan? Kita buat. Kena 4 perkara itu kena buat serta-merta. Sekarang juga kena serta-merta. Baik. Itu soalan yang, terima kasih Amira. Soalan yang ke-9. Yang ke-10. Soalan yang 10 daripada Muhammad Faiz bin Ahmad Johari. Diam seketika sewaktu membaca surah Al-Fatihah yang melebihi kadar menafas membatalkan solat. Adakah melakukan perkara yang sama sewaktu tahiyat akhir boleh membatalkan solat kita? Baik. Kita boleh tengok dalam syarat kepada tu syarat 5 perkara kena beri perhatian betul-betul. Takbiratul ihram, Fatihah, baca tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, memberi salam. 5 perkara ini dia termasuk dalam rukun qauli. Kalau kita tengok pada mushaf 92. Pada mushaf 92 tu dia termasuk dalam rukun qauli yang warna kuning tu.
Rukun qauli sangat bahaya kepada kita jika sekiranya kita terlanggar salah satu daripada syarat rukun itu, maka boleh membatalkan bacaan. Kalau kita tidak ulang, boleh membatalkan sembahyang kita. Bab rukun qauli sangat bahaya. Sebab tu rukun qauli dia banyak syarat dia. Kita takbiratul ihram ada 21 syarat. Kita baca Fatihah ada 10 syarat. Baca terakhir dia ada 7 syarat. Qauli. Jadi dalam dalam Fatihah kita tidak boleh diam ketika membaca Al-Fatihah tu sekadar bernafas. Sekadar bernafas tu panjang juga tu. Tanpa apa-apa uzur, tanpa apa-apa sebab, kita berhenti saja berhenti. Itu boleh membatalkan bacaan kita. Wajib diulang, dan kalau tidak diulang boleh membatalkan sembahyang kita. Tapi kalau dalam tay akhir, dia ada syarat-syaratnya juga. Apa syaratnya? Menjaga mualat antaranya pada Musad 116 tu. Menjaga mualat, yang berturut-turut segala perkataannya. Tujuh syarat mualat tu itulah berturut-turut segala perkataannya ataupun tidak putus mualat. Dia sama je tu. Fatihah tay akhir disama je. Tidak putus mualat. Tidak putus mualat maknanya kita tidak diam yang panjang tanpa apa-apa sebab, tanpa apa-apa uzur. Maka ia boleh membatalkan bacaan. Wajib kita ulang. Kalau tidak ulang, bersalam dalam keadaan begitu, boleh membatalkan sembahyang kita. Baik. Kena hadam betul-betul. Syarat membaca tay akhir pada Musad 116. Syarat membaca Fatihah pada Musad 100 takbiratul ihram. Membaca tahiyat, membaca Fatihah pada Musad 104 dan 105. Kena hadam betul-betul syarat dia tu. Syarat kepada rukun. Ni syarat kepada rukun sangat penting. Saya nak ulang sekali lagi. Syarat kepada rukun sangat penting. Rukun nikah ada 5 perkara. Syarat kepada rukun nikah tu sangat penting. Cukup rukun nikah 5 perkara, sah tak nikah kita? Belum tentu. Tengok pula kepada syarat. Syarat perempuan. Isteri orang boleh ke? Isteri orang tak boleh. Yang dalam iddah orang tak boleh. Jadi syarat kepada rukun ni sangat penting. Itu soalan yang ke-10. Terima kasih Muhammad Faiz Ahmad Johari. Soalan seterusnya. Soalan yang ke-11 juga daripada Mak Faiz juga. Adakah mendapat pahala jika membaca tay akhir serta bacaan sunat dalam rukuk sujud dibaca dalam hati? Baik. Kalau rukun fi'li, yang 5 perkara tu, kalau kita baca dalam hati, bermakna tidak sah tidak sah sembahyang kita itu. Baik. Dalam syarat mana? Memperdengarkan kesemua huruf itu pada diri sendiri. Kalau baca dalam hati, kita dengar tak? Kita tak dengar. Kita kena baca mesti bergerak mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar tu. Kalau baca dalam hati, tak dengar di telinga. Ada pun perkara-perkara sunat seperti ayat awal, bacaan sunat dalam rukuk, dalam sujud, antara sujud pun sama juga. Sama juga tidak sah bacaan. Maksud tidak sah bacaan tu sunat saja. Bila tidak sah bacaan, mana dia tidak mendapat pahala sunat itu. Tidak mendapat pahala sunat itu. Kalau rukun qauli yang 5 perkara itu, kalau tidak memperdengarkan kesemua huruf itu pada diri sendiri, maka bacaan itu tidak sah. Bila bacaan tidak sah, wajib diulang. Bila tidak diulang, rokok dalam keadaan begitu boleh batal sembahyangnya. Bersalam dalam keadaan begitu boleh batal sembahyang itu. Itu bagi yang wajib rukun. Ini perkara-perkara sunat. Begitu juga dibaca dalam hati saja, maka dia tidak memenuhi akan SOP dalam sembahyangnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa yang diajar oleh Rasulullah ada dalam buku ni.
Terima kasih Mak Faiz. Soalan yang ke-11. Yang seterusnya. Soalan yang ke-12. Daripada Intan Nur Syafiqah, ketika tahiyat awal dan akhir, bilakah sebenarnya jari telunjuk perlu diangkat semasa asyhadu alla ilaha illallah? Baik, dalam tahiyat kita ni dalam tahiyat kita tidak semua daripada awal sehingga akhir itu dikira sebagai tahiyat. Dikira tahiyat apabila start daripada at-tahiyyatul mubarak sampai dekat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik. Sampai dekat asyhadu alla ilaha illallah, kita sunat angkat ibu jari. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. ada yang mengatakan kita jatuhkan masa itu, ada yang mengatakan kita kekal ke begitu. Ramai yang mengatakan kita kekal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita kekallah sehingga kita beri salam. Wallahu alam. Soalan yang ke-13. Soalan ke-13 daripada Intan Syafiqah juga. Okey. Soalannya, bagi perempuan ketika sujud, kaki perlu dirapatkan atau boleh dijarakkan seperti ketika qiyam? Dalam kitab Al-Ashbah Wan-Nazair, kaki kita di bawah sana, sunat kita renggangkan sekira-kira satu jengkal atau satu kaki, lebih kurang. Ketika sujud pun begitu juga, ketika rokok begitu, dan begitulah seterusnya. Yang bezanya tangan ketika sujud ni. Bagi perempuan sunat kita rapatkan pada lambung kita, bagi lelaki sunat kita buka begitu. Bagi perempuan ketika sujud, kaki perlu dirapatkan, tidak rapatkan sangat, selesa kita. Dalam Imam As-Suyuti dalam kitab Ashbah Nazair disebut selesa kita tu sekira-kira kita jarakkan dalam sedekar. Kalau kita rapat sangat mungkin mudah terbalik tu. Kalau luas sangat pun tak selesa juga. Jadi selesa kita. Ini tidak menjadi wajib sebenarnya. Itu SOP untuk menyempurnakan ibadah kita sebenarnya. Wallahu alam. Soalan yang seterusnya, yang ke-14. Sekiranya terdapat ruang kosong antara seorang jemaah dengan jemaah yang lain disebabkan mengikut saiz jadah masing-masing, adakah ini dikira sebagai memutuskan saf? Ya, betul. Kalau sebelum ni kita sembahyang 1 meter satu orang. Itu di musim darurat, dalam musim kita menghadapi pandemik COVID-19, dan ini sudah diijmakkan oleh seluruh ulama-ulama di seluruh dunia. Bila ulama-ulama seluruh dunia bersepakat begitu, maka ianya sudah menjadi ijma' ulama. Bila ijma' ulama, itu adalah sumber hukum yang ketiga selepas Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma'. Bila ulama-ulama sepakat begitu, maka wajib kita mentaati akan hukum tersebut. Wajib tu. Apabila sudah rapatkan balik safnya, maka hendaklah kita rapat-rapat saf kita. Sekira-kira bahu kita menyentuh bahu sahabat kita. Tidaklah terlalu sempit sangat. Ia akan menyebabkan kita kurang khusyuk kita, mengganggu khusyuk kita sebab terlalu rapat sangat. Kalau kita mengikut saiz jadah, dia akan menyebabkan ada ruang-ruang tertentu. Sebab tu di masjid, kadang saya diberi penceramah, contohnya diberi satu sejadah. Maka saya naik atas sejadah tu, rasa renggang sana. Saya pun hipik sana, kemudian saya tarik orang sebelah kiri saya supaya dia duduk separuh sejadah. Supaya tidak berlaku memutuskan saf disebabkan oleh sejadah kita. Oleh itu kena berhati-hati. Jadi kena pilih jugalah sejadah tu. Ada sejadah yang kecil sikit, lurus, yang sempit itu sikit. Mana itu mungkin sesuai pada kita. Kalau yang besar sangat, menyebabkan kita dah jauh dengan jemaah yang lain, boleh memutuskan saf kita. Baik, itu terima kasih Aswan pada soalan yang 14.
Soalan yang seterusnya daripada Asma. Oh, banyak soalan. 5 soalan. Kita bermusafir. Berhenti nak solat zuhur 2 rakaat. Kita ikut imam. Imam tu solat 4 rakaat. Macam mana dengan kita yang dah niat 2 rakaat? Kita niat 2 rakaat ke 4 rakaat ke? Imam semayang 4 rakaat, kita semayang 4 rakaat. Kita orang qasar boleh ikut orang tamam. Orang tamam tak boleh ikut kita orang qasar. Jadi kita berhenti di satu masjid dalam perjalanan kita. Jadi nak semayang zuhur dengan asar. Jadi tu imam semayang 4 rakaat, kita semayang 4 rakaat. Kemudian kita sambunglah. Lepas tu asar 2 rakaat. Tak ada masalah. Yang kedua, jika seorang ibu solat dengan anak lelaki berusia 6 tahun, perlukah ibu tersebut niat imam? Ibu niat imam? Tak boleh, orang perempuan mana boleh jadi imam. Anak itu boleh jadi imam. 6 tahun sudah dikira memayis. Bila memayis, dia tak balik lagi, tapi dia memayis. Dia boleh jadi imam. Maknya tolak ke depan, abang-abang jadi imam mak. Jadi mak tu niat makmum lah. Dia niat imam. Boleh. Sudah dikira boleh apabila dia memayis. 6 tahun tu kau memayis dah. Yang ketiga, solat qada boleh dilakukan pada bila mana masa? Ya, tidak mengikut masa. Jemaah yang sembahyang dalam kapal terbang, sembahyang subuh, sampai dia ke air, dia kena sembahyang, dia kena ulang balik sembahyang subuh tu. Masa tu waktu apa? Waktu duha, pukul 11 pagi. Sembahyang subuh masa tu. Baca kunut. Jadi boleh kita buat pada bila-bila masa, tidak mungkin waktu dan sebagainya. Yang keempat, kalau imam ada seorang jemaah saya baru ni, instead saya kata semayang zuhur satu semayang zuhur satu lagi, semayang asar satu lagi, dibuat macam mana? Di semayang zuhur, lepas tu di semayang 5 waktu. Jadi waktu subuh, waktu zuhur, asar, sebab dalam tu. Ada ikut waktu? Tak ikut waktu. Di mana saya baru balik sekali saya baru ni, saya buat gitu tak? Saya semayang pula asar, saya buat 5 pula. Supaya cepat habis. Saya semayang maghrib, saya semayang 5 lagi. 5 waktu lagi. Begitulah seterusnya. Yang keempat, soalan keempat, kalau imam buat lebih dari 3 pergerakan, adakah solat kita sebagai makmum boleh terbatal? Jika makmum buat lebih daripada 3 pergerakan, maka semayangnya batal. Maka kita wajib untuk kita niat mufarqah. Dalam kitab Al-Qawlut Tam fil Ahkam Al-Imam wal Ma'mum. Kalau saya beri sekalikan dengan soalan yang nombor 5. Kalau imam baca Fatihah dengan tajwid yang kurang betul, adakah solat kita juga tidak sah? Ya. Saya pernah semayang di satu surau. Tu imamnya baca Fatihah. Baca Fatihah pula kita kena tengok pada syarat Fatihah. Kalau dia baca Fatihah itu membaca dengan lahan yang mencederakan makna. Lahan yang mencederakan makna maksudnya kesilapan yang boleh mencederakan makna. Bertukar huruf kepada huruf yang lain. Contohnya, ihdinas sirah. Situ ha. Ihdinas. Dia baca ni ihdinas sirah. Maka bacaan itu salah, dan salah itu boleh membatalkan sembahyang sebenarnya. Maka bagi kita yang tahu ni, kalau tidak niat mufaraqah dalam kitab Al-Qawlut Tam fil Ahkam Al-Imam wal Ma'mum, maka sembahyang kita boleh batal juga. maka saya pun dengan duka citanya terpaksa mufaraqah sembahyang maghrib masa tu. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim pula ditukar huruf pada kaf, dibaca dengan nipis. Dia tidak dibaca nipis, dibaca tebal tapi sedikit ringan. Ihdinas siratal mustaqim contohnya. Kita kena betulkan bacaan tu. Kalaulah Fatihah dibaca dengan tak berapa betul tapi tidak mencederakan makna, contohnya waladdallin atau waladdallin, dia mat dia tak cukup panjang. Tidak cukup panjang itu dia bukan lahan yang mencederakan makna. Dia tidak membatalkan semayangnya, tidak membatalkan bacaan dan tidak membatalkan semayangnya. Itu tidak menjejalkan semayang kita. Tapi kalau lahan yang mencederakan makna,
ditukar huruf pada huruf yang lain. Ghairi, siratal lazi, tukar pada huruf-huruf yang lain, dia boleh batal bacaan. Wajib diulang. Kalau tidak diulang, dia boleh batal sembahyang dia. Maka kita sebagai makmum kena ambil tindakan sama. Baik, itu soalan yang ke-15. Terima kasih Asma. Soalan yang seterusnya, Intan Nur Syafiqah kembali semula dengan soalannya. Adakah solat sah solat sekiranya Al-Fatihah kita tidak dapat didengari dengan jelas oleh diri sendiri ketika solat berjemaah di masjid atau solat kerana speaker imam? Kerana speaker imam yang kuat itu tidak menjejaskan. Maksud boleh mempendengarkan pada diri, pada telinga sendiri ini, maknanya boleh. Kalau dalam keadaan biasa kita boleh dengar. Kalau dalam keadaan kuat, imam baca kuat dengan speaker tu, itu tidak menjejaskan. Maksudnya hendaklah kita baca dengan bergerak mulut kita. Bergerak mulut kita, tidak boleh baca dengan dibaca dengan hati. Hanya tak dengar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memanglah kalau bacaan macam tu, kalau dengan speaker, kalah lah. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita boleh dengar. Itu sudah mencukupi. Wallahualam. Soalan yang seterusnya, 16, yang ke-17. Juga Intan Nur Syafiqah. Banyak soalan dia. Bagus dia ni. Adakah wajib menaik nafas baru ketika memulakan setiap ayat dalam Fatihah? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal, ambil nafas baru. Wakaf ibtidak ini kita belajar dalam tajwid, wakaf ibtidak. Seandainya tidak menaik nafas baru daripada satu ayat ke satu ayat lain, maka adakah dikira sebagai hukum saktah? Ya. Maknanya kalau kita baca hujung ni tidak dengan hujung ni, bahayanya dia boleh menggugurkan huruf tu. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita berhenti tak berhenti, wasal tak wasal, wakaf tak wakaf. Itu masalah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Mana kita baca tu, kita nak habiskan tu. Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Jadi kalau kita wasal, dia lain. Kita wasal pun tidak, wakaf pun tidak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Jadi kita sudah menggugurkan satu huruf di celah tu. Itu bahaya tu. Dalam hal ini, si fulan tidak mewasalkan bacaan pada setiap ayat. Si fulan mewakafkan bacaan pada setiap ayat, tapi enggan menarik nafas baru daripada satu ayat kepada ayat lain. Itu tidak dipanggil wakaf. Itu tidak dipanggil wakaf. Yang bahayanya, wakaf pun tidak, wasal pun tidak. Itu bahayanya. Jadi dalam bab ni kita kena ngaji sungguh-sungguh. Kita kena ikut SOP yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi para ulama sudah menurunkan ilmu pada Rasulullah itu dalam kitab masing-masing, dan saya permudahkan lagi dalam bentuk buku ni, insya-Allah. Baik, seterusnya soalan yang ke-18. Asma kembali semula dengan soalannya. Kalau tengah solat untuk wanita, kain tiba-tiba terlecut, alamak, waktu turun sujud, maka kita tarik kain itu semula, boleh ke? Boleh, tak ada apa-apa. Kita tarik dengan segera, ataupun ditiup angin, kita tutup dengan segera. Maka tidak berkekalan terbuka aurat itu, maka dikira sah, masih dikira sah sembahyang itu. Baik, seterusnya yang ke-19, daripada Fizal. Bagaimana cara melakukan sujud sawi? Tadi dah diceritakan. Sekiranya tengah solat terlupa berapa rakaat sudah dilakukan, apa perlu dibuat? Kita kena ambil jalan selamat. 3-4 pakai 3. 2 4 5 pakai 4 dah, mana ada 5. Imam sedar telah terbatas solat. Bagaimana adab imam untuk keluar solat jemaah? Bagaimana makmum perlu ke depan untuk jadi imam meneruskan solat? Baik. Bila imam
batal solat, disebutkan dalam kitab, imam hendaklah keluar dengan menutup hidung ni, maka dia berjalan keluar. Dia berjalan keluar, mana makmum sudah faham bahawa imam ni sudah batal. Maka kalau jika dalam keadaan berdiri, dalam keadaan qiyam, maka seorang makmum mesti ke depan. Ini masalahnya. Pernah berlaku di satu masjid, imamnya terbatal air semayang, terketuk lah ketika sujud. Dia sujud, dia batal. Maka dia bangun, dia lari. Makmum ni, ni imam tak ikut SOP ni. Makmum dia tunggu juga, manalah imam ni. Akhirnya dia itai dia imam. Imam tak ada ni. Imam tak ada, lari ni. Aku dah kena ambil alih ni. Macam mana dia buat? Dia merangkak ke depan dengan dahi yang tidak terangkat daripada tempat sujud. Berguluh habis sejadah untuk imam tu. Ini bukan cara dia. Jadi imam tadi hendaklah dibangunkan. Dia memang haram dah, bila batal air semayang, dia tak boleh teruskan semayang. Tetapi dia wajib membangunkan jemaahnya daripada sujud. Jadi dia bangun, sebelum dia lari keluar tu, Allahu Akbar dengan suara dia. Maka Allahu Akbar, orang bangun dia. Lepas dia bangun, jemaah dia bangun, maka dia lari keluar lah. Tutup hidung tu, lari keluar. Maka salah seorang daripada makmum yang berada di belakang tu hendaklah ambil alih. Ambil alih dengan suara dulu. Tak payah merangkak ke depan tu. Tak payah. Ambil suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun. Bila bangun, barulah dia maju ke depan untuk menggantikan imam tu. Ada SOP yang tersendiri. Bagaimana melakukan sujud sawi, kita dah cerita tadi. Lepas saja kita sujud, baca ta'iyat akhir, maka hendaklah kita sujud 2 kali. Antara dua sujud itu kita baca Rabbi firli, seperti mana antara sujud yang lain. Wallahu alam. Soalan yang seterusnya, soalan yang ke-20 daripada Nuriyah binti Abdul Jalil. Assalamualaikum Ustaz, solat sunat boleh tak digabungkan? Contohnya solat wuduk, solat taubat dengan solat tahajud, atau solat sunat yang lain sekali dalam 2 rakaat. Oh, tak boleh. Dia mesti berasingan. Sebab dia perlu kepada qasad. Ini kita boleh tengok dalam dalam surat 96. Solat sunat yang berwaktu dan bersebab, dia ada niatnya yang tersendiri. Kalau solat yang bersebab dan berwaktu, seperti solat wuduk, solat taubat, solat tahajud, itu dia bersebab dan juga berwaktu, maka hendaklah didatangkan dalam niatnya qasad dan ta'yin. Usalli sunnata duha, aku semayang sunat duha. Kalau digabungkan sekali, dia tidak menjadi, dia tidak boleh digabungkan. Dia dalam buku ni saya cerita, dia tidak boleh kita kiaskan dengan ibadah yang lain. Setiap ibadah tu dia ada rukhsah dia tersendiri. Dia ada kaedah dia tersendiri. Contohnya puasa. Puasa 6. Puasa 6 selepas Aidil Fitri, kita puasa 6 bulan Syawal, dibolehkan untuk kita sekalikan dengan puasa qada kita. Saja ke puasa qada dan sunat dan sunat sunat Syawal kalau taklah. Itu boleh, dibolehkan. Ada pun sembahyang ini tidak boleh kita gabungkan tu, dia tidak terhasil akan sembahyang itu. Contohnya, saja aku solat sunat wuduk, solat tahajud, solat bombon. Dia akan terhasil satu je lah. Kalau sunat wuduk dah. Hal lain sekali lara lah. Kemudian kita kena buat semula untuk kita niat solat-solat yang lain. Sebab tu beberapa waktu solat sunat kita buat malam kan.
Sembahyang sunat taubat, sunat istikharah, sembahyang sunat. Kena dengan 2 rakaat yang berasingan. Wallahu alam. Soalan yang ke-21. Daripada Abdul Halim. Apakah boleh dan sah solat jika kita solat sunat tapi takbiratul ihram kita sebut dalam hati, Fatihah pun dalam hati, surah selepasnya dalam hati, maka sembahyang pun sembahyang dalam hati. Sembahyangnya tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab dia tidak memenuhi akan syarat sah syarat kepada rukun tersebut. Syarat kita takbiratul ihram wajib didengari oleh telinga kita sendiri. Itu syarat. Syarat. Bila syarat kepada rukun, maka rukun itu terbatal. Maka baca Fatihah pun rukun, syarat kepada rukun wajib didengari oleh telinga sendiri. Kalau dalam hati, maka sembahyangnya masih tidak sah. Ini saya kata syarat kepada rukun itu penting. Bila syarat kepada rukun kita tidak fahami, akan jadi gini. Akan jadi kita baca Fatihah dalam hati. Sebab syaratnya wajib didengari oleh telinga. Kalau baca surah dalam hati, itu tidak membatalkan. Sebab apa? Membaca surah itu sunat saja. Tapi membaca surah itu tidak mendapat pahala dah. Tidak mengikut SOP-nya. Yang kedua, macam mana jika kita terlupa sujud sawi dan memberi salam baru teringat kena sujud sawi. Begitu juga kena tambah 1 rakaat selepas salam, baru teringat kena tambah 1 rakaat. Bagaimana nak buat? Mudah je. Bagi yang terlupa sujud sawi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kena sujud sawi, tertinggal tak awal tadi. Boleh masuk balik dalam sembahyang, niat masuk balik dalam sembahyang, sujud. Seolah-olah langsung kita tak beri salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar Rabbi. Lepas habis dua rakaat, dua sujud itu, kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah kita tak beri salam langsung tadi. Sama juga kita kena tambah 1 rakaat lagi. Kita masuk dengan imam lambat. Kita ada 1 rakaat lagi kena tambah. Imam beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita pun Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada 1 rakaat lagi. Bangun je lah. Bangun tambah. Bangun sambung. Begitu juga kalau imam. Imam beri salam pada rakaat yang kedua sembahyang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Belakang kata. Menung sekejap. Menung sekejap tu imam ni. Barulah dia yakin bahawa dia baru rakaat yang kedua. Maka dia terus bangun. Walaupun dia sudah beri salam 2 kali salam tadi. Salam dalam kitab Al-Qaulu Tam fil Ahkam Al-Imam wal Ma'mum menyebutkan salam imam yang lupa itu tidak boleh memutuskan hubungan antara makmum dengan imam. Bila imam masuk balik dalam sembahyang, maka dia bangun, maka kita boleh bangun, kita boleh ikut balik dia. Boleh ikut balik. Sama juga misal kata kita beri salam, ada seorang kawan kita belakang, adik-beradik kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapa sembahyang maghrib 2 rakaat, ada 1 lagi. Maka kita boleh bangun. Dalam keadaan itu, kalau kita bercakap jangan lebih 6 atau perkataan. Kita boleh sambung balik. Sebab berlaku zaman Rasulullah, sahabat tanya, Anasita am qasarta? Anasita am qasarta? 6. Maka kalau kita bercakap jangan lebih 6 batang perkataan, kita boleh masuk balik sembahyang. Kalau kita berjalan jangan lebih 6 langkah. 6 langkah 1 hala lah. Kita boleh masuk balik. Kalau lebih daripada itu kena sembahyang balik lah. Bagaimana pula? Kita dah selesai dah. Terima kasih Abdul Halim pada soalan yang ke 21. Soalan yang seterusnya, soalan yang ke-22 daripada Mas Tura. Semasa PRU 15, kami SPR yang jaga tempat mengundi telah mengira undi pukul 6.30 petang hingga 8.30 malam. Telah melampaui waktu maghrib. Sekali undi dah kira, kita tak boleh keluar daripada bilik kiraan undi itu.
Jadi saya bagi tahu kawan, kita jamak takhir maghrib dalam waktu isyak nanti. Solat isyak 4, maghrib 3. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Saya ada sebutkan dalam buku ni. Pada muka surat 12, awal lagi. Surat 12, demikian juga semasa dalam satu program dengan para petugas perubatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Di hospital. Saya minta semua bahagian bagi satu suasana yang kritikal yang melibatkan orang itu sembahyang. Maka bangun seorang sister yang uniform biru muda tu menceritakan pengalamannya bersama 4 orang petugas dalam satu ambulans mengiringi konvoi VVIP. Dia bukan kritikal dengan pasien. Mereka diarahkan, dia 4 orang, 5 orang sekali dengan sister tu. Mereka keluar daripada hospital ke lapangan terbang mengiringi rombongan itu daripada jam 3 petang sehinggalah balik semula ke hospital sehingga selesai tugas pada pukul 10 malam. Kan konvoi VVIP kan, pun dibawa kan. Belakang sekali ada apa? Ambulans. Mereka duduk dalam ambulans tu. Jadi macam mana sembahyang dia? Sembahyang dia dia boleh. Dah dia tahu dah pukul 3 petang kena keluar hospital dan dalam ambulans tu ada tempat nak sembahyang, tak ada ruang nak sembahyang. Maka masuk waktu zuhur dia boleh menjamakkan sembahyang. Dia boleh jamak tapi tak boleh qasar. Pada muka 197 dalam buku ni, 197 saya dah cerita dah. Beza antara qasar dengan jamak. Qasarnya hanya orang musafir saja orang boleh buat. Qasar hanya orang musafir saja boleh buat. Lain orang kalau tak boleh. Adapun jamak sembahyang, Imam Hambali kata ada 8 sebab kenapa kita boleh jamak sembahyang. 8 tak? Ya. Kita tahu satu je. Mana? Musafir itu je lah. Kemudian saya filterkan mengikut mazhab Syafi'i, ada 5 sebab kenapa kita boleh jamak sembahyang. Qasar satu je. Musafir. Jamak kerana musafir, sebab tu orang musafir boleh berjamak boleh, dia boleh jamak boleh. Jamak sembahyang boleh, qasar sembahyang boleh. Jamak kerana musafir, jamak kerana sakit, jamak kerana hajat. Ni jamak kerana hajat ni. Jadi pada sister dan grup dia ni dalam ambulans ni, masuk waktu zuhur mereka sembahyang zuhur 4 rakaat, jamak terus dengan asar 4 rakaat. Mengambil kira kuat dalam jagaan. Masa tu mereka tak masuk dalam suasana suka lagi. Masa zuhur tu suasana suka asar kan. Telah nyata berada dalam, saya sebutkan dalam, telah nyata berada dalam kesukaran atau dalam mana ayat, macam mana ayat saya guna, atau dalam jangkaan yang kuat. Ni dalam buku ni, tuan-tuan kena cari buku ni. Ni apa nama ni, Mastura, kena cari buku ni. Sebab dia boleh menjadi panduan kepada kita dalam kita menghadapi suasana macam ni. Atau dalam jangkaan yang kuat akan berada dalam suasana sukar. Jadi masuk zuhur, pukul 3 nanti dia orang kena keluar. Maka dalam jangkaan yang kuat, asar nanti akan berada dalam suasana sukar. Mereka sudah pun boleh menggunakan rukhsah. Masuk waktu zuhur, mereka sembahyang 4 rakaat. Zuhur, jamak terus dengan asar 4 rakaat. Sebab 4 rakaat? Sebab tak boleh qasar. Orang qasar ni orang musafir saja boleh. Faham ya? Lepas tu nanti mereka balik ke hospital, balik pukul 10 malam. Maka maghrib dia boleh niat, aku nak sembahyang maghrib ni dalam waktu isyak nanti. Balik nanti pukul 10 malam mereka sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang isyak 4 rakaat. Ni betul lah Mastura sebut tadi. Kita jamak takhir maghrib dalam waktu isyak, solat isyak 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Betul lah tu. Dia tak boleh qasar. Yang boleh qasar hanya orang musafir saja. Saya cerita secara panjang lebar dalam buku ni pada muka surat 217 dan seterusnya. Jamak kerana hajat. Baik. Terima kasih Mastura. Soalan cukup bagus. Soalan yang ke-23. 23 tak? Daripada Khairul. Apakah berdosa sekadar menentasi lalu di hadapan orang salat? Ya, betul. Sehingga ada hadis Rasulullah mengatakan, sehingga seorang itu sanggup menunggu 40 apa dah tidak jelas.
40 hari ke 40 tahun ke, mana nak ceritanya, tidak boleh kita lalu di hadapan orang yang bersolat, kecuali kalau tempat-tempat yang memang tak boleh naik tak, seperti mana dalam Masjid Haram. Dalam Masjid Haram tu kadang-kadang orang kita kadang bukan orang Malaysia lah, orang lain Indonesia ke Bangladesh, India, kadang semayang tengok-tengok 4 orang tawaf tu, terpaksa kita lalu ke depan. Itu tidak menjadi haram tu, sebab mereka yang menggunakan laluan orang tu sebagai tempat semayang. Saya dah sebut dah ni, makruh kita gunakan tempat itu sebagai tempat semayang kita. Kita nak lalu depan, sebab tu orang semayang, nak semayang sunat ke dalam masjid ke atau di rumah ke, sunat dia letak safrah, satrah yang boleh menghalang dia, sama ada beg ke yang tinggi satu hasta, maka kita lalu depan tu bukan dikira sebagai melintas orang semayang lagi lah. Orang semayang ataupun ada serban dia duduk atas baru, lebih baik dia ambil serban, dia letak depan sebagai sutra daripada kita letak atas ni, atas baru letak depan tu sebagai petanda kawasan tu kawasan semayang dia. Adakah ini sekadar perbuatan yang menyentuh adab? Ini hukum ni. Ini hukum, bukan setakat adab. Ini soal hukum. Yang sememangnya dihukum sebagai berdosa. Ya, sebagai berdosa. Baik, soalan seterusnya. Terima kasih Khairul. Soalan yang ketiga. Soalan yang ke-24. Berapa bunyi panjanglah soalan ni. Seandainya saya merasakan solat sendirian dan menutup mata lebih khusyuk, adakah saya boleh meninggalkan solat jemaah di masjid dan memilih untuk solat di rumah? Ini satu tindakan yang tidak cerdik. Sebab apa? Kerja banyak, gaji sikit ada. Kerja sikit, gaji banyak ada. Kita pilih kerja banyak tapi gaji kecil. Kita semayang di masjid tu gaji besar tu. Kita semayang di rumah gaji kecil. Apakah sebenarnya yang lebih baik untuk saya pilih? Solat di rumah lebih khusyuk atau solat di masjid kurang khusyuk? Ini kita ditipu oleh syaitan. Ini dalam bab tasawuf dipanggil gurur, tertipu. Syaitan bukan nak kita dapat pahala banyak, dapat gaji banyak. Dia nak kita dapat gaji yang sedikit, pahala sikit. Maka main di rumah lah, main di rumah. Syaitan, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, satu makhluk yang sangat kreatif. Dia tidak akan lawan arus. Dia akan ikut arus, tapi di tengah jalan dia akan bawa exit, keluar ikut exit ni. Antara exit ni ada antaranya. Dan exit ni. Jangan ikut ni. Jangan ikut perasaan itu. Perasaan itu ditiupkan oleh syaitan. Dia banyak exit yang pertama dia bawa supaya menangguh-nangguhkan. Zuhur awal lagi ni, pukul 3 sembahyang, pukul 4 habis kan ni asal. Pukul 3:30 lah. Itu dia menangguh-nangguhkan. Itu exit pertama. Exit yang kedua, dengan kita dimari ujuk, riak, sum'ah. Dia tak lawan. Dia hasut kita, jangan semayang. Kita awal-awal lagi kita tolak. Jadi semayang, tak apa semayang. Dia ikut arus. Kemudian di tengah jalan dia akan bawa keluar. Antara exit yang kedua boleh, mari perasaan ujub dah. Kalau di kampung ni payah nak cari macam aku ni. Dia mari gitu. Ujub dia, sumah. Atau yang ketiga, dia mari dalam bentuk was-was. Main was-was. Semayang, main was-was. Penyakit was ni masalah. Yang keempat ni antara ni. Kita rasa macam di rumah lebih baik daripada masjid. Bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak bakar rumah orang yang semayang sendiri di rumah daripada semayang di masjid. Kebiasaannya kurang khusyuk ini disebabkan oleh imam baca surah yang agak panjang dan tidak familiar. Apa masalah kita kalau imam baca surah panjang tidak familiar? Itu lagi baik sebenarnya. Kita dengar, ini surah apa ni? Surah Al-Hasyr. Menyebabkan fikiran saya meraung ke tempat lain. Itu syaitan bawa kita tu. Jika saya solat sendirian, saya akan baca surah pendek dan saya faham.
Nampak tak? Saya semayang sendirian. Semayang sendirian dapat 1. Semayang di masjid dapat 27. Nampak tak kita tertipu di situ? Ini soalan Zaim. Kita tertipu. Hurur. Ini bab hurur dalam tasawuf. Itu kalau boleh kita elokkan. Wallahu alam. Soalan yang ke seterusnya 25. Daripada Khairul. Apakah sebenarnya hukum lelaki bersolat di masjid? Berasakah seorang lelaki seandainya dia mendengar laungan azan daripada masjid surah serta dia memilih untuk sembahyang di rumah dan tidak mendatangi masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minta, wahai sahabat-sahabat, kumpulkan di kayu api, aku nak pergi bakar rumah orang yang sembahyang di rumah masing-masing. Maknanya ini satu benda yang agak berat. Jadi kalau saya hadir ke satu masjid ni, di masjid Temerloh Jaya kan, macam mana pihak masjid berusaha untuk para jemaah mari sembahyang jemaah di masjid, sehinggalah waktu maghrib dan isyak seperti sembahyang Jumaat. Mereka usaha selama setahun, mereka dapat panggil jemaah sembahyang di masjid. Ramai sembahyang macam sembahyang Jumaat juga. Sembahyang subuh dia penuh. Lagi sembahyang subuh situ ni penuh sampai ke belakang. Berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Jadi benda ni yang kita nak tonjolkan supaya dalam masyarakat, supaya bila dengar laungan azan maka berbondong-bondong manusia pergi masjid. Kalau di Masjid Haram, di Masjid An-Nabawi, semuanya sembahyang di masjid. Sembahyang di masjid ni banyak dapat kelebihan. Kita berjalan setiap langkah kita langkah tu lagi jauh, lagi banyak pahalanya. Satu dosa dihapuskan, satu pahala diberikan, satu darjat diangkat di sisi Allah. Kalau sembahyang di rumah dapat tak? Tak dapat benda ni. Jadi lebih baik kita memilih untuk solat di masjid daripada kita sembahyang di rumah kita. Banyak perkara-perkara lain, ada 27. Nanti cerita semula tu. Ada 27 perkara yang boleh kita dapat daripada kita sembahyang di masjid. Dapat menghubungkan silaturahim, dapat bertanya khabar, dapat orang bisnes pula, dapat bisnes pula tu. Banyak benda yang dapat daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita sembahyang di masjid. Cik Gaidul ya. Okey, terima kasih. Seterusnya soalan yang ke-26. Bolehkah saya qada solat yang saya rasa tak diterima Allah pada masa dulu kerana saya merasakan solat saya tidak sempurna? Kadang-kadang bila dah habis solat terbit perasaan, adakah solat aku diterima Allah? Betulkah aku solat tadi ke ada tertinggal rakaat? Entah-entah aku sujud sekali je, bukan 2 kali. Baik. Tuan-tuan, sebab tu saya tulis buku ni. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk memandu kita, inilah yang wajib kita buat. Maka dalam sembahyang kita perlu kita ada 2 sifat. Yang pertama sifat rajak, yang kedua sifat khauf. Sifat rajak itu apabila kita buat seperti mana apa yang ada dalam ni, sekurang-kurangnya 195 asas solat ni, kita buat dah segala apa yang ada dalam ni, insya-Allah, maka kena ada sifat rajak, sifat mengharap. Harap-harapnya Allah terimalah sembahyang. Allah terimalah sembahyang. Yang kedua, kena ada sifat khauf, kena ada sifat takut. Takut supaya Allah tidak terima. Jadi bila kita kita main rajak, sifat harap, kita akan buat sebaik mungkin. Dengan apa yang ada ni, kita buat sebaik mungkin. Bila mana mai sifat khauf, kita bimbang takut sembahyang kita tidak sah, maka kita buat sebaik mungkin. Tak, kita buatlah apa yang ada dalam ni sebaik mungkin supaya ianya sempurna. Bila sempurna, wajib kita datangkan masuk keyakinan pada diri kita. Yakin yang mari masa tu tidak boleh dirosakkan oleh syak yang mari kemudian, yang datang kemudian. Sebagai contoh, ada jemaah haji 4 tahun lepas. Dia nak turun pergi tawaf,
dia bagi anak kunci pada suami dia. Kemudian dia tu pergi tawaf. Dia kata, saya 4 tahun kemudian mari syok. Ustaz, saya rasa macam tawaf masa tu saya tidak sah, Ustaz. Sebab apa tidak sah? Saya beri kunci tu, saya rasa macam ada tersentuh suami saya. Okey, Kak. Lepas bagi kunci, dekat pergi mana? Pergi tawaf. Lepas tawaf pergi mana? Pergi sa'i. Lepas sa'i tu pergi mana? Balik. Cukup. Saya nak dengar tu je. Sebab apa Kak pergi tawaf? Sebab Kak sudah yakin bahawa Kak ada air semayang masa tu dan Kak ada kelayakan untuk tawaf. Kan? Ya. Lepas tawaf tu pergi sa'i. Sebab apa pergi sa'i? Sebab sudah sempurna, tawaf itu sudah sempurna. Kalau tidak yakin tawaf itu tidak sempurna, Kak nak pergi tawaf lagi sa'i lagi. Betul. Lepas habis sempurna sa'i itu, balik ke hotel. Betul. Maka Kak buat itu dalam keadaan ada keyakinan. Syok yang datang kemudian ada satu kaedah dalam al-Ashbah an-Nazair dan kaedah usul fiqh, al-yaqin la yazalu bisyak. Yakin yang datang dulu tidak boleh dirosakkan oleh syok yang datang kemudian. Ni sama lah. Adakah solat aku diterima Allah? Betul kalau aku solat tadi? Ini syok yang datang kemudian. Ke ada tertinggal rakaat? Entah aku sujud sekali. Ini syok yang datang kemudian. Syok yang datang kemudian ni tak ada apa. Syok yang datang kemudian ni maka tidak diambil kira hukum syarak kita sebab ianya sudah didahului oleh yakin yang datang tu dahulu daripada itu. Bolehkah sebenarnya perasaan solat itu tak diterima? Tak boleh. Tak boleh ada terima atau solat kita tak diterima. Kita yakin bahawa kena ada sebab rajak. Kena yakin bahawa solat kita sudah diterima. Yakin. Wajib yakin. Lepas tu mari syak, tu sudah tidak dikira. Yakin itu dikira oleh hukum syarak. Syak yang datang kemudian, al-yaqin la yazalu bisyak. La yazalu bisyak. Yakin yang datang dahulu itu tidak boleh dirosakkan oleh syak yang datang kemudian. Allahu'alam. Dari cerita macam-macam bab ni. Baik. Soalan yang sini yang terakhir. Soalan yang ke-27 daripada Rohani. Ustaz, semasa sedang solat tiba-tiba ada gangguan misteri. Ni misteri Nusantara ni. Dalam hati berkata, aku tidak boleh lari, kena habiskan solat juga. Adakah apa? Mana? Dalam hati berkata, aku tidak boleh lari, kena habiskan solat juga. Adakah batal solat itu? Bolehkah ambil wuduk diganti tayamum semasa air pipe mengeluarkan? Ni soalan yang kedua. Semasa dalam solat, dia mari apa ni? Gangguan misteri. Gangguan inilah, ni gangguan waswas ni. Orang yang macam ni siapa rohani ni, kena amalkan 4 kul. Kuliah, kullah, kul a'udzu birabbin, kul a'udzu binnas. Dalam kul a'udzu bin min syarril waswasil khannas. Kita minta berlindung dengan Allah min syarril waswasil khannas. Ni gangguan misteri ni, gangguan syaitan. Dia tak halang kita untuk sembahyang. Sembahyang. Dia akan lawan arus, dia akan ikut arus. Bila kita sembahyang, dia ganggu lah. Mana sembahyang gini ni? Dia macam-macam gangguan lagi. Adakah batal? Dia nak tu ya. Nak suruh kita ragu-ragu tentang sembahyang kita. Bila ragu-ragu, biar sembahyang kita. Maka kita kena berubat ni, berubat gangguan misteri ni. Amalkan 4 kul setiap hari. Setiap hari jadikan amalan. Bacalah sampai 7 kali, sampai 10 kali, sampai 100 kali pun. InsyaAllah mudah-mudahan tidak ada gangguan itu. Baik, yang kedua, bolehkah ambil wuduk diganti dengan tayamum semasa air pipe mengeluarkan air keruh berkeladak? Air keruh tak ada masalah. Kita air keruh berkeladak tak ada masalah, kita ambil sembahyang. Adapun tayamum itu bertayamum itu ada berapa? Ada 8 sebab. Ada 8 sebab kenapa kita boleh bertayamum. Ketiadaan air, berada jauh daripada sumber air, yang ketiga keuzuran menggunakan air, cuaca yang sangat dingin. Yang sangat dingin. Di negeri kita ni tak ada masalah. Saya di Istanbul sekali, Sekatan Bola. Dekat-dekat ini Sekatan Batu tu.
Nak ambil air semai, cuba bayangkan air yang kita letak dalam freezer tu, yang dah beku sikit-sikit, yang baki tu kita ambil air semai. Macam mana? Macam mana rasa? Aduh, rasa nak pecah macam kulit ni. Terlalu dingin, tidak tahan dengan penggunaan air yang terlalu sejuk atau menyebabkan mudarat pada tubuh badan. Kemudian yang kelima, khawatir kehabisan waktu salat. Kerana keladak air, tak ada masalah. Tidak ada sebab. Keladak air tak ada masalah, dia bukan najis. Berkeladak tu, keruh saja. Jadi kita boleh ambil isman dengan air keruh gitu. Wallahu alam. Ada apa ni? 27 dah habis dah. Dah habis dah soalannya. 27 soalan daripada kuliah yang kita buat selama 9 siri yang lepas, dan hari ni saya menjawab persoalan-persoalan tu. Kalau ada lagi persoalan-persoalan boleh hubungi saya. Saya punya Facebook pelik sikit lah. Saya punya Facebook Ali Nujum Negeri. Cuba cari Ali Nujum Negeri, ada gambar saya, ada buku ni. Tu gambar itu Facebook saya. Boleh bertanya soalan ikut tu, dan boleh WhatsApp daripada situ pun boleh. Saya akan berikan nombornya insya-Allah. Saya rasa itu saja yang boleh saya respon dengan soalan-soalan yang dikemukakan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan mendapat faedah daripadanya insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.